Okey. Macam biasa sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Okey, boleh baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmata wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Okey, alhamdulillah telah baca doa belajar. Okey. Untuk tajuk hari ini, jadi untuk Rabu minggu lepas, siapa ingat kita belajar tajuk apa yang saya bagi video tu? Siapa yang ingat tajuk hari Rabu hari tu? Kita belajar tajuk apa? Kita buat tajuk apa? Siapa ingat? Darab. Ada yang siapa tu? Ahmad Anaf, Sufi Nur Kasyara, darab Betul ke? Darab. Okey, betul. Pandai Sufi. Okey, betul. Kita belajar tajuk darab. Jadi hari ni kita nak sambung balik. Minggu lepas Rabu hari itu kita belajar tentang tajuk darab. Tapi darab apa? Darab wang. Kita ni masih dalam tajuk wang, operasi wang. Jadi untuk hari ni kita nak tahu tajuk apa yang kita belajar. Mari kita tonton satu video ni sama-sama. Video. Macam biasalah kita tengok video. Sebentar. Okey, untuk video hari ni dia tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini. Okey, jadi saya harap murid-murid boleh fokus terhadap video ni. Bagi meraih. Okey. Kita tengok ya. Hari jadi Jenny, ibunya memberikan 25 biji belon untuk parti hari jadi Jenny. Selepas parti berakhir, Jenny memberikan bilangan belon yang sama banyak kepada setiap kanak-kanak di parti itu. Jika ada 5 orang kanak-kanak di parti itu, berapakah bilangan belon yang akan diterima oleh setiap orang kanak-kanak itu? Untuk mencari jawapan, kita mesti bahagi 25 biji belon antara 5 orang kanak-kanak itu. Bahagi ialah pengagihan bagi suatu bilangan ke dalam bahagian atau kumpulan sama banyak. Untuk membahagikan 25 biji belon antara 5 orang kanak-kanak, kita hanya perlu mengagihkan 25 biji belon ke dalam 5 bahagian sama banyak. Setiap bahagian sekarang mengandungi 5 biji belon. Oleh itu, setiap orang kanak-kanak menerima 5 biji belon. Kita boleh menuliskan bahagi dengan cara ini, menggunakan tanda bahagi. Kita membaca ini sebagai 25 dibahagikan dengan 5 adalah sama dengan 5. Duduk dia ni. Mai balik bunyi ni. Okey. Jadi semua boleh nampak kan video tadi? Boleh faham kan tentang video tadi kan? Jadi untuk hari ni kita akan belajar tentang tajuk bahagi. Tapi bukan bahagi biasa. Kita akan belajar tentang tajuk bahagi apa? Bahagi apa kita belajar tajuk hari ni? Pandai. Pandai. Iaitu bahagi wang. Okey, kejap. Aduh. Mana ni? Saya nak present sekejap ya. Hilang dah. Okey, ada. Ya, hari ni kita akan belajar tajuk tentang bahagi wang. Jadi semua nak tahu tentang bahagi ni. So bahagi ni kita ada satu, kalau wang, kita ada satu wang, kita nak bahagikan berapa kumpulan. Contoh yang paling mudah, ketika macam kita hari raya kan. Ingat hari raya yang hari tu bulan 6 hari tu. Hari raya Aidilfitri. Kita mesti dapat duit raya kan daripada parent kita, daripada kawan-kawan daripada siapa-siapa lah. Contoh, parent kita ada RM10. Jadi dia nak bahagi wang ni kepada 2 orang anaknya sebagai duit hari raya. RM10 nak bagi kepada 2 orang. Jadi seorang berapa ringgit dapat? Pandai Faris Naufal, RM5.
Pandai Ukasha, RM5. Jadi sebab itulah konsep bahagi. Kita ada satu wang, kita nak bahagi kepada berapa kumpulan. Okey. Jadi kita tengok kepada apa yang pertama. Okey, matematik tahun 2, bahagi wang untuk hari ni. Okey, kejap. Tak bergerak slide. Okey, apa objektif pembelajaran hari ni? Jadi saya harap murid-murid lepas habis kelas ni boleh buat aktiviti latihan. Saya harap murid-murid boleh menjawab soalan tentang membahagi nilai wang dalam lingkungan RM100. Jadi akan ada nilai wang bila habis kelas ni, saya dah terang, saya dah ajar semua, kamu dah faham. Jadi kamu pastikan kamu boleh membuat soalan bahagi wang dalam latihan ataupun dalam kehidupan kamu. Contoh kalau kamu nak pergi kedai pun mesti ada bahagi wang semua. Sebab wang ni ada kaitan dengan kehidupan kita. Sebab wang kan sekarang penting, lagi-lagi musim pandemik ni. Okey, kita tengok yang okey, soalan pertama, sabar sekejap ya. Okey, saya nak minta Kasih Nur Safia, boleh bacakan tak soalan ni? Kasih Nur Safia. Kasih ada kasih. Faris, tutup, kalau dia bising tu boleh tutup mic tu dulu. Faris Nafas. Okey, nanti kalau saya panggil kamu baca, kamu boleh buka mic ya. Okey. Kasih ada kasih? Ada. Boleh bacakan? Boleh. Okey. RM15 diberi bersama banyak kepada 3 orang. Berapakah wang tiap orang dapat? Okey, terima kasih kasih. Terima kasih. Jadi tadi kasih dah baca. Okey, dia ada RM15 diberi sama banyak. Sama banyak kepada 3 orang. So berapakah wang setiap orang dapat? Jadi kalau tengok gambar ni, ini yang hari raya lah ni kan. Ni mak ayah dia ni nak bagi duit ke time hari raya. Jadi mak ayah ni dia ada RM15 dan dia ada 3 orang anak. So dia nak bahagikan sama banyak, sama rata kepada 3 orang anak ni RM15. Jadi berapa orang setiap orang dapat? RM5 kan? Macam mana kamu tahu RM5? Ini dia, kita ada jalan kira dia. Kalau kamu tengok gambar mesti kamu tahu tengok 5 orang dapat RM5. Ni ada kat tangan dia RM5. Ni kat RM5. Ini kat kalau gambar. Okey, kita tengok jalan kira dia. Okey, jadi kat sini saya dah sertakan ada 2 jalan kira kepada membahagi wang. Okey, kalau yang pertama ni kita boleh gunakan gambar rajah lah. Senang kan gambar rajah kan. Jadi kita tengok ada RM15. RM15 ni maksudnya ada 3 keping RM5 lah sama. Tak pun kalau RM15 kamu boleh gunakan sekeping RM10 warna merah dengan sekeping RM5. Sekeping RM5 warna hijau tu. Tapi sebab kita nak bahagi sama rata, kita gunakan RM5 ni ada 3. So di sini kita ada 3 RM5. Sama dengan RM15. Kita bagi kepada 3 orang, maksudnya seorang dapat berapa ringgit? 5. RM5. Jadi kamu boleh tengok gambar ni lah, RM5. Contoh kalau anaknya ada nama Ali, ni Abu. Ada seorang tadi anak dia perempuan kan? Dengan Aisyah. So RM5. Ali, Abu RM5. Aisyah RM5. Jadi setiap orang ni dapat sama banyak ke tak? Sama banyak ke tak? Kalau RM5 seorang ni daripada RM15. Sama banyak tak? Sama. Sama banyak, pandai. Jadi itulah konsep bahagi. Maksudnya kalau dalam situasi ni mak ayah dia ataupun ayah dia ada RM15 nak bahagi kepada 3 orang. Kepada 3 orang ataupun kalau konsepnya 3 kumpulan. 3 individu lah. So bahagi mesti sama banyak. Setiap orang sama banyak. Itulah maksud bahagi sama rata. Okey, inilah kalau kaedah gambar rajah. Ini pula kaedah. Apa nama kaedah ni? Ni kaedah apa? Ni kita dah belajar setiap operasi kita ada kaedah ni. Ni kaedah apa ni? Darab. Darab. Ini darab ke?
Tak. RM. Apa dia? Bagi. Bukan. Kaedah bahagi. Tapi nama kaedah ni kaedah apa? Ini adalah kaedah bentuk lazim. Bentuk lazim untuk bahagi. Jadi kan ingat kalau darab kan dia macam 15. Kalau darab 15 darab 3. Ni kalau kaedah bentuk lazim. Dia tulis dia macam ni. Kalau kaedah bahagi dia tulis dia macam ni. Nama kaedah ni ialah kaedah apa tadi? Lazim. Kaedah apa? Apa dia? Lazim. Bentuk lazim. Ingat, bentuk lazim. Jadi ni kaedah bentuk lazim 15 bahagi 3. So kalau contoh kalau 15 bahagi 3 ni kamu tak tahu, kamu boleh gunakan macam sifir 5. Kalau kita guna sifir 1 darab 5 berapa? 1 darab 5 sama dengan 5. 2 darab 5 berapa? 10. 10. 3 darab 5 berapa? 15. 15. Jadi untuk dapatkan 15 bahagi 3 sama dengan 5. 3. Tengok 15 bahagi 3 sama dengan 5. Ataupun kamu boleh gunakan sifir 3 juga. Kalau 3 macam ni. 1 darab 3. 1 darab 3 berapa? 3. 2 darab 3 berapa? 6. 6. 3 darab 3? 9. 9. 4 darab 3? 12. 12. 5 darab 3? 15. 15. Jadi kita tengok kat sini. 16 ke 15? Siapa cakap 16 tu? 15. So tengok 15 bahagi 3 darab dapat 5. Jadi kamu tulis sini 5. So 5 darab 3, 15. Tolak kosong. Jadi ini kaedah bentuk lazim. Okey, jadi bahagi ni ada dua. Kalau kat sini lah untuk soalan ni saya buat dua, iaitu kaedah gambar rajah dengan kaedah bentuk lazim. Tapi kalau kamu paling senang guna kaedah bentuk lazim. Tulis dia macam ni. Ni bentuk dia. Ni kamu dah belajar dengan Puan Tan kan rasanya bahagi ni. Ni tulis kaedah bentuk lazim. Okey, ada soalan, ada masalah kat sini lagi? Setakat ni, ada siapa yang ada masalah? Tak ada kan? Okey, kita teruskan ya. Jadi silap. Jadi kata ada dua kaedah. Inilah kaedah ketiga, iaitu darab songsang. Darab songsang. Contoh soalan tadi kan dia RM15 bahagi 3. Okey, dapat berapa? So contoh kita tak tahu, kamu tak tahu kan berapa 15 bahagi 3 dapat berapa. So kamu gunakan kaedah darab songsang ni. Berapa darab 3 dapat 15? Berapa darab 3 sama dengan 15? Berapa? 6. 6 ke? 5. Contoh sebab kita guna darab tadilah. 1 darab 3, 2 darab 3 sampai 5 darab 3. 5 darab 3 sama dengan 15. Macam tadi juga ni. Kamu gunakan yang macam ni, jadual ni. Kamu tulis, kalau kamu tak tahu, kamu tulis satu-satu. Berapa darab berapa, dapat berapa. Gunakan yang ada. Itulah kaedah darab songsang. 5 darab 3 sama dengan 15. Maksudnya 15 bahagi 3 sama dengan 5. So, seorang akan dapat RM5. Inilah kaedah-kaedah dia. So, kalau paling mudah guna kaedah darab songsang dengan kaedah bentuk lazim. Okey, kita tengok soalan yang kedua. RM35 bahagi 5. Contohnya saya ada RM35, saya nak bahagi kepada 5 orang kamu. So, seorang dapat berapa ringgit? Okey, yang pertama kita boleh gunakan kaedah bentuk lazim. Kejap saya besarkan sikit. Ni kaedah bentuk lazim ni. Okey, jadi kalau kaedah bentuk lazim ni macam biasa kita boleh gunakan guna sifir lah. 1 darab 5. 1 darab 5. 5. 2 darab 5. 10. 10. 3 darab 5. 15. 4 darab 5. 20. 20.
5 darab 5. 25. 25. Okay, pandai. Pandai Fasifil. Bagus. 6 darab 5. 35. 35. 35 ke 30? 30. 30. Saya salah 5 ni. 7 darab 5. Berapa? 35. So dari kat sini 7 darab 5, 35. So kalau 35 bagi 7 berapa? 35 bagi 5 berapa? 35 bahagi 5. 7. So 7, 5, 35. Tolak. Tak ada baki. So tak dapat baki kan? So betul lah jawapannya. So bahagi ni, bila kamu guna kaedah ni, kalau kamu guna tulis kaedah bentuk lazim ni, kamu pastikan bila kamu dah buat cara ni, pastikan sampai kamu tak dapat baki. Tak ada baki ni. Kalau masih ada baki, kamu teruskan lagi. Ni tak ada baki ni. So dapat jawapan berapa? 0. Berapa? 7. 35 bahagi 5 dapat 7. Jadi maksudnya seorang dapat RM7. Okey, jadi kalau kita guna kaedah darab songsang tadi pula sama juga. 35 bahagi 5 sama dengan apa? So, berapa darab 5 dapat 35? Berapa darab 5? 7. Sama juga kita gunakan ni. Kita bagi apa? Jadual sifir ni. So, kamu boleh gunakan sifir 7 ataupun sifir 5. Kalau kat sini kamu gunakan sifir 5 lah. Gunakan sifir 5, kamu buat 1 darab 5 sampai kamu dapat jawapan dia 35. So, dapat 7, jawapannya 7. Jawapannya dapat RM7. Okey, boleh faham ya? Okey. Bagus, pandai. Kita tengok yang seterusnya. Okey, Adam Saifullah. Adam Saifullah ada? Ada. Adam Saifullah boleh bacakan? Harga 7 kilogram durian. Harga 7 kilogram durian ialah RM63. Berapakah harga 1 kilogram durian? Okey, Pak. Terima kasih Adam. Dan tadi siapa yang tolong bacakan tadi? Kasha. Kasha, terima kasih Kasha. Tapi tak apa. Kalau nanti saya boleh panggil kamu baca, tak apa. Okey, terima kasih Adam Saifullah. Okey, jadi Adam Saifullah baca harga 7 kilogram durian sama dengan RM63. Okey Adam, sebutannya harga 7 kilogram durian ialah RM63. Kamu terus sebut RM63. Kamu jangan sebut RM63. Kamu boleh terus sebut RM63. Okey, boleh Adam? Boleh. Okey, terima kasih Adam. Jadi terus sebut RM63. Tak perlu sebut RM63. Tak perlu sebut. Terus sebut RM63. Berapakah harga 1 kilogram durian? Okey, kita ada 7 kilogram durian, harganya RM63. Dia nak 1 kilogram. Okey, jadi macam mana ni kita nak bahagi ni? Berapa bahagi berapa ni? Kamu rasa? Ada yang tahu berapa bahagi berapa ni? 1 bahagi 7. Berapa? 1 bahagi 7. 1 bahagi 7, betul ke? Kita ada RM63, kita ada 7 kilogram. Tapi kita nak 1 kilogram je. Macam mana? Macam mana dia punya jalan bentuk bahagi tu macam mana? Siapa tahu? Ni tengok, kamu kena baca soalan nanti, kamu nak jawab soalan nanti. Nak buat latihan, kena tahu macam mana. Ada yang tahu tak? Okey, tak ada kan? Tak ada siapa tahu? Okey, tak apa. Saya akan terangkan. Jadi kita ada 7 kilogram dan kita ada RM63. Berapakah harga 1 kilogram durian? Okey, jadi ingat bahagi tadi, kita ada jumlah. Jumlah kita ada RM63. Inilah jumlah dia. Dan kita kena bahagi dengan bilangan kumpulan. Kalau dari sini kita tak ada kumpulan, kita ada 7 kilogram. Jadi 7 kilogram ni ialah dia punya kumpulan lah.
Kita nak 1 kilogram ni. Kita nak satu orang dapat berapa. So kita tahu 1 kilogram ni berapa ringgit. So kita boleh tulis RM63. Jumlah dia RM63. Inilah jumlah. Ingat jumlah. Bahagi dengan bilangan kumpulan. Kalau kat sini bilangan kumpulannya ialah 7. Sebab apa? Kita nak 1 kilogram. Ingat, kita nak 1 kilogram. Jadi bahagi 7. KG ni tak tulis pun tak apa. Inilah jalan kerja dia. RM63 bahagi 7 dapat berapa kilogram? Ini ialah jalan kerja dia. Okey, boleh nampak tak? RM63 bahagi 7. Faris Nafal boleh tutup mic dulu tak? Boleh tutup mic dulu kejap. Sebab dia ada bunyi, ada bunyi mic. Okey, terima kasih Faris Nafal. Okey. Okey, boleh tengok ya? So, kita tengok kita jalan kerja dia. Kejap. Okey. Jadi kita ada RM63 bahagi 7. Jadi kita boleh tulis, kalau ada kaedah bentuk lazim dia, kan kita ada tulis ni. Ya Allah. Okey, kan kita ada kaedah bentuk lazim tadi, so kita tulislah kaedah bentuk lazim. Tapi sebelum kita nak tulis jalan kerja bentuk lazim tu, kena kita tulis operasi yang macam mana soalan dia ni, bentuk soalan dia. So kita tulis RM63 iaitu bilang jumlah. Jumlah kita nak bahagi dengan 7. 7 tadi kumpulan, bilangan kumpulan dia. Sebab apa? Kita nak 1 kilogram. Berapa kg kita dapat? Berapa 1 kilogram ni berapa ringgit? So kita tulis kaedah bentuk lazim. RM. Ni kaedah bentuk lazimnya. RM 63 bahagi. Salah sekejap. Ini kuasa, punca kuasa. Okey. Bahagi 7. Okey, betul tak jalan kira saya ni? Ni kaedah bentuk lazim ni. Betul kan? Okey. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi ini ialah sifar 7. Sifar 7. Ni sifar 7. Jadi kalau kamu tak tahu, kamu boleh tulis 1 darab 7 berapa? 1 darab 7? 7. 2 darab 7? Berapa 2 darab 7? Okey, boleh buka mic. Siapa nak buka mic, boleh buka mic. Saya tanya. Okey, 2 darab 7? Berapa? 14. Pandai. Faris. Pandai, bagus. 14. 3 darab 7 berapa? 21. Okey, 4 darab 7 pula. 28. Okey, ni saya tulis je tau. Saya tak tahu betul ke tak ni. Okey, 5 darab 7. 5 darab 7 berapa? 35. Berapa? Pandai. 35. 6 darab 7. Jadi kalau kamu gunakan kaedah kamu mesti dapatkan sampai 63 ni. 6 darab 7 berapa? Berapa ni? Sifir. Tak kata hafal. 42. Berapa? 42. Pandai 42. Jadi contohlah kat sifir ni kan, kamu tak tahu 5 darab 7 lepas kamu tahu 1 darab 7 sampai 4 darab 7. Tapi kamu tak tahu 5 darab 7 ni berapa. Kamu tambahkan je. Yang kamu tak tahu ni 28 ni, tambah je 7 kalau kamu tak tahu. Okey, contoh 7 darab 7 ni kamu tak tahu berapa. 7 darab 7 tak tahu kan berapa kan? Tak tahu berapa kan 7 darab 7 kan? Jadi kamu tambahkan je 42 ni tambah 7. Okey, berapa 7 darab 7? 7 darab 7 berapa? 7 darab 7. Tambahkan 42 tambah 7. Pandai. 49. Okey, 8 darab 7. Berapa 8 darab 7? 49 ni tambah 7. 49 ni tambah 7. 56. Ya ke 56? Okey, betul 56. Betul 56. Okey. 8 darab 7 dah. 9 darab 7 berapa? 9 darab 7. 9 darab 7. 63.
63. Jadi 63 bahagi 7 dapat berapa? 8. 9. 8, betul ke 8? 9. Pandai. 9. Sebab apa kita dapat 9? Sebab kalau kita guna yang, tengok, kita guna rajah, gambar rajah darab ni, 9 darab 7 dapat 63. Jadi maksudnya 63 bahagi 7 sama dengan 9. Ini ialah kaedah bentuk lazim. Kalau kaedah tadi apa? Kaedah darab songsang, kan kita ada 63 RM. 63 bahagi 7. Okey, kita tak tahu 63 bahagi 7 ni berapa. Kita gunakan darab songsang tadi. Berapa darab 7 sama dengan RM63? Kita tengok balik kat sini. 9. Berapa darab 7 pandai. 9. Jadi maksudnya 63 bahagi 7 dapat 9. So kita dapat RM9. Okey, boleh faham ke? Boleh. Okey, ada masalah tak setakat ni? Okey, setakat tak ada masalah kan? Okey, sekejap. Kalau macam tu kita boleh tengok. Kita boleh main permainan kejap. Okey, Faris Nafal, boleh tutup mic dulu. Boleh tutup mic dulu Faris Nafal. Okey. Okey, kejap ya. Saya carikan satu game. Okey, ni kita boleh jawab ramai-ramai. Supaya kamu boleh lebih faham tentang bahagi wang. Ni apa ni? Sekejap. Okey, ni kot. Okey. Sekejap ya. Okey, kejap. Okey, kejap saya akan present. Okey, di sini saya akan panggilkan nama seorang-seorang. Jadi kamu bila saya panggil nama, kamu boleh tolong jawab, boleh? Boleh. Okey, kejap ya. Kita berapa orang kat dalam meet ni? Sekejap. Saya lag ke? Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh kan saya lag ni? Boleh. Sekejap. Sebentar ya. So kita ada 6 orang kan? 6 orang kat sini. Okey, tengok. Nampak kan? Okey. Nampak. Inilah permainan. Tak ada bunyi pula. Tak apa. Okey. Okey, untuk soalan pertama ni. Allah, kejap. Ini macam susah gaduh baki ni. Tak apa gaduh baki. Okey. Contoh. Okey, kita tengok ni. 42 bahagi 5. Ada RM42 bahagi 5. Berapa jawapan dia? Sekejap, sebelum ini saya tanya dulu. Ada siapa yang tahu tak jawapan dia berapa? Berapa? Okey, tengok. Okey. Terima kasih sekejap. Okey, siapa tu? Ukashah. Faris. Ukashah. Okey. Faris Nafal ke? Okey, terima kasih. Tengok betul tak dia kata jawapannya ada RM7 baki 3. Kita tengok. Salah. Okey, salah kan? Jadi tak apa, kita tengok jalan kerja dia macam mana. Kita tengok ya. Jawapan kamu salah ni. Kenapa salah? Okey, kita akan tunjukkan macam mana jalan kerja dia ni. Okey, ni saya lupa tadi sebenarnya. Okey, kita tengok. Okey, jap. Nampak tak? Okey. Okey, boleh nampak ya? Okey, tadi ada 42 bahagi berapa tadi? Bahagi berapa? 5 kan? Bahagi 5. Ni bahagi 5 ni, bahagi 5. Jadi kalau contoh macam ni,
Kan saya cakap kat kamu, kena bahagi sampai tak ada baki kan? Jadi kita tengok. Ni sifir 5 ni. Kita tengok kita guna sifir 5. 1 darab 5 sama dengan 5. 2 darab 5 berapa? 10. 3 darab 5 15. 4 darab 5 20. 5 darab 5 25. 6 darab 5 berapa? 30. 7 darab 5 35. 8 darab 5 berapa? 40. 9 darab 5 Allah, lisan saya buruk. Tak apa. 45. Okey. Ada tak 42 kat sini dalam sifir ni? Ada tak 42? Tak ada. Ada. Ada ke? Ada ke 42? Tak ada. Tak ada kan? Jadi kalau tak ada 42, contoh kat sini soalan ni tak ada 42. Kamu ambil yang mana paling dekat dengan dia, tapi mesti bawah nilai dia. Berapa? Paling dekat tapi dia mesti kurang daripada 42 ni. Berapa? Paling dekat dan paling kurang. Dah kurang daripada 42. Berapa? 40 ke 45? 42. 40. Sebab kita tak ada 42. Kita ambil 40 ni. Ambil 40. Jadi 8 darab 5. Kita ambil 8. Kita tulis sini 8. Okey, 8 darab 5 tadi berapa? Berapa 8 darab 5? 40. 40. Jadi kamu tulis sini 8 darab 5 dapat 40. Dan lepas tu kamu kena tolak kan kat sini kan? Ini kan Puan tak pernah ajar 40. 42 tolak 40 berapa? Berapa? Ni. Kosong. Kosong. Betul ke kosong? 42 tolak 40. 42 tolak 40. Habis. 38. Betul ke 38? Ni 42 tolak 40. 2. 42 tolak 40. 18. Ni 2. Salah tu. Ni 2. 42 tolak 40. Dapat 2. Jadi kat sini, inilah maksud dia. Kamu dapat RM8. Tapi ada baki. Ni maksudnya baki ni 2. Baki 2. So tadi kalau atas soalan tadi, stop presenting. 42 bahagi 5. 42 bahagi 5 dapat RM8 tapi ada baki 2. Itulah maksud dia. So jalan kerja dia tadi macam tu. Okey, tengok ni 20 bahagi 6 berapa? 20 bahagi 6. So kamu kalau kamu tulis sifir 6 ni sifir 6. Kalau kamu tahu kamu gunakan kaedah darab songsang. Kaedah darab songsang. Ni kaedah darab songsang. Berapa ni? Ada baki, maksudnya ada baki lah. Sekejap, saya tulis kat sini, saya tengok. 20 bahagi 6. 20 bahagi 6. Okey, saya dapat jawapan dah. Berapa ni? Jadi kamu guna sifir 6. Dapat sifir 6. Kalau tak ada ni, dapatkan nilai yang paling dekat dan kurang. Paling dekat dan kurang. Okey, contoh kita tengok. Saya tunjukkan jalan kerja dia. Kejap. Stop presenting. Cikgu, saya tahu. Berapa? Ahmad, siapa tu? Sufi ya? Sufi. Berapa Sufi? 3 Betul. Apa maksud 32 tu? Berapa? Apa maksud 32 tu? Ni 20 bahagi 6. Ini salah. Ini. Maksudnya kamu gunakan sifir 6. Darab songsang boleh. Darab songsang. Sifir 6 ni. Kita cari 1 darab 6. Cari sampai dapat 20. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, Allah.
18. 4 darab 6, 24. Ni tak ada 20 kan? Tak dapat 20 kan? Jadi apa nilai paling dekat dengan 20 tapi kurang daripada 20? 18. 18. Jadi, pandai 18. Jadi maksudnya 20 bagi 6 dapat berapa ni? Berapa darab 6 dapat 18? Berapa darab 6 dapat 18? 3. 3. Jadi, okey, pandai 3. Jadi kamu tulis kat sini 3. Tapi tak habis lagi ni. Okey, ni tak habis lagi, tak selesai lagi. Kamu tulis kat sini 3. So 3 darab 6, 3 darab 6 dapat 18. Jadi kamu tengok ada baki ke tak? So tolak kat sini. 20 tolak 18 berapa? Berapa 20 tolak 18? Siapa 20 dapat tolak 18? 2. Pandai 2. Maksudnya, okey, pandai, bagus. Maksudnya RM20 bahagi 6. RM20 bahagi 6, kamu dapat RM3 seorang dan ada baki 2. Ini baki, maksudnya kat sini baki 2. So kalau tadi soalan tadi, kejap. Maksudnya soalan tadi, jawapan yang sebenar ialah berapa tadi? Maksudnya 20 bagi 6 ni, kejap. Ni, mana jawab? Asal ni, kejap. Saya salah present. Ni boleh nampak tak? Allah, kejap. Tak keluar. Tak. Tak keluar. Okey. Tak keluar. Okey, keluar dah. Sekejap. Ada masalah internet saya ni. Ni, berapa tadi? Kita dapat tadi. Yang mana ni? A, B atau C? A, B atau C? B. B ke? B. 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 Betul ke? B. B. Yakin? So tadi kan kita dah buat jalan kerja. RM20 bahagi 6, kita dapat berapa ringgit tadi? Berapa ringgit tadi? Kita dapat RM3. Okay, kita dapat RM3, RM RM3, tapi ada baki. Baki dia berapa tadi? 2. Pandai. Jadi kita dapat RM. Silap, bukan RM. Kita dapat RM3. Baki berbaki 2. Ini jawapan dia. Okey. Maksudnya tadi kalau kita ada baki, kita buat jalan kerja, ada baki itulah. Kita kena kira baki tu. Kejap. Okey, kejap. So kalau kamu guna kaedah darab songsang tadi, macam tadilah. Kejap, tak keluar. Ni RM20 ni bahagi 6. RM20 bahagi 6. Okey, kita tak tahu berapa kan. Kita gunakan kaedah darab songsang ni, kita buat satu jadual darab. 1 darab 6, 2 darab 6, 3 darab 6, 4 darab 6. Dah tu kalau tak ada nombor 20, tak dapat 20 ni, tengok. Nilai yang terhampir dan terdekat tapi bawah 20. Dapat 18. Maksudnya, berapa darab 6 dapat 18? Dapat 3. So, jawapan kat sini 3. Buat 6. 3 darab 6, 18. Kalau 20 tolak 18, dapat baki 2. Itu adalah kaedah dia kalau ada baki. So, contoh kalau tak ada kalau yang tak ada baki ni macam ni. Ni tak ada baki. 9 darab 7 dapat 63. Tolak dapat 0. 63 tolak 63 dapat 0. So kat sini tak ada baki. So dapat 9. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okay, ada soalan tak? Mungkin ada yang masalah lagi tentang bahagi. Saya rasa
Sebab saya rasa mungkin ada ramai yang masalah kat bahagi ni. Sebab bahagi ni bagi saya macam agak mencabar lah, tapi tak susah pun. Boleh tak sini? Boleh tak? Okey, contoh kalau macam ni kan. 63 bahagi 7. Tak tahu dapat berapa. Maksudnya kat sini, berapa darab 7 dapat 63? Jadi kamu gunakan 9 pandai. So kamu gunakan sifir 7. Kamu buat sifir 7 satu-satu ni. Buat dan dapat 63. Itulah jawapan dia. Okey, contohnya macam contoh yang terakhir, insya-Allah. Contohnya kan, ini contoh mudah lah. Contoh saya ada RM40. Saya nak bahagi 8. Saya nak bagi pada 8 orang. Ataupun saya ada RM40, saya nak beli barang. Saya nak beli barang 8 kilo, tapi saya nak 1 kilo je. So ni 40 bagi 8 ni. Kan? Kamu tak tahu 40 bagi 8 ni berapa. So berapa darab 8? Berapa darab 8 dapat 40? So kamu gunakan sifir berapa ni? 8. Sifir 8. Pandai. Jadi kamu gunakan sifir 8. Buat sifir 8 sampai dapat 40 tu. 1 darab 8. Berapa 1 darab 8? 8. 2 darab 8. 16. 3 darab 8. 3 darab 8 berapa? 3 darab 8 berapa? 24. 4 darab 8. 32. 5 darab 8. 40. Tengok. Berapa darab 8 dapat 40? Ni. So, jawapannya ialah 5. So, jawapannya kalau 40 bahagi 8. 40 bahagi 8 sama dengan 5. Ada baki ke tak ni? Kita cek ada baki ke tak. 40 tolak sama dengan kosong. Kosong. Maksudnya kat sini tak ada baki. Jawapannya ialah RM5. Okey, boleh faham? Boleh ya? InsyaAllah boleh. Boleh. Okay, setakat ni boleh ya? Okey, contoh kalau kamu tak faham apa-apa pun, kalau kamu tak faham boleh tanya saya. Boleh, betul? Boleh Okey, kalau tak nak tanya kat sini pun tak apa, boleh PM saya nanti. InsyaAllah saya boleh terangkan. Okey, setakat ni boleh ya? Okey, insyaAllah untuk bahagi ni memang agak mencabar. Saya tahu ramai yang lemah untuk bahagi ni, tak apa. Okey, tak apa. Mungkin kamu boleh rujuk. Nanti saya akan rakam, saya dah rakam ni. Kamu boleh rujuk balik. Okey, sekarang dah habis kan? Nanti kamu habis kelas ni, kamu boleh buat kerja yang latihan saya bagi, iaitu buku latihan muka surat. Muka surat apa tadi ya? Muka surat apa? 111 muka surat 110. Kamu buat muka surat 110. Buat dah hantar jawapan kepada saya. Tu contoh, kamu buat tu kamu tak faham kan? Kamu boleh PM saya, boleh tak? PM saya tanya, boleh tak? Boleh. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih. Sekejap, okey, saya nak stop rakam. Okey, rasanya itu sahaja. Itu sahaja untuk tajuk bahagi wang.